Okey. Selamat berjumpa ya untuk Webex yang ketiga, kursus JKE 421 iaitu perdagangan antarabangsa. Okey. Hari ini saya akan ke topik yang ketiga iaitu topik ini dan Webex 1, Webex 2 dan Webex ketiga, topik-topik yang kita cover the first 3 Webex ini adalah topik-topik yang akan meliputi ya dalam semasa peperiksaan penturusan ya, semasa minggu intensif lah. So, untuk sesi ini, minggu intensif pertemuan kita hanya tinggal 2 jam sahaja dan lagi 1.5 jam tu untuk peperiksaan penturusan. Tetapi ada tambahan Webex, dua jam iaitu ada 8 dulu ada 6 sahaja ya. So kita ada masih lagi satu Webex sebelum kita bertemu semasa peperiksaan penturusan, dan jangan lupa tugasan 1 due, tak silap saya, December 15. Okay, there's 10 marks there. Don't don't waste it. Okay. Okey, apa itu kelok tawaran? Bukan kelok penawaran tetapi kelok tawaran. Offer curve. It is not supply curve. Okay. So, apakah perbezaan? So, you tahu what is kelok penawaran semasa first year or even in Form 6 or atau even the basic economics, kita lihat pada kelok penawaran yang menghubungkan harga dan juga kuantiti yang akan ditawarkan pada harga yang tertentu. Kita dapat satu kelok tawaran yang selalunya ia merupakan satu hubungan positif. Is a hubungan positif di antara harga dan kuantiti ya. Semakin tinggi harga, semakin banyak akan ditawarkan oleh supplier, penjual. So kelok tawaran pula ia berkait dengan perdagangan antarabangsa. Okey. So kalau tiada perdagangan berlaku, tidak wujud kelok tawaran. So ia kaitkan ekspor dan import pada harga relatif yang tertentu. Pada harga relatif, iaitu harga relatif X dan Y, harga relatif ekspor dan import. Okey. So kita lihat di sini kelok tawaran iaitu ia adalah sebuah kelok tawaran untuk sebuah negara menunjukkan banyak manakah komoditi yang akan perlu diimport. Yang diimport diperlukan untuk menukarkan dengan kuantiti komoditi yang ekspor. Of course yang ni kita lihat pada satu kelok tawaran yang kita andaikan hanya 2 barangan sahajalah, 2 barangan yang akan dijual dan dibeli sahaja. Okay. If not, kita tak boleh lukis kelok tawaran kita. Okay, have only 2 axis, 2 axis, export dan import. Okay, tapi kita boleh letak, kita boleh kaitkan 2 kelok tawaran untuk dapatkan kelok tawaran untuk 2 negara yang berdagang dan kita boleh dapatkan harga keseimbangan dia. Okay. So, harga relatif ialah harga satu barangan relatif kepada barangan yang lagi satu. Yang kedua, katakan harga relatif X kepada Y, harga relatif X kepada M, contohnya apa yang kita lihat. Dan juga prinsip penentuan arah perdagangan ialah negara akan mengeksport kita, yang ni kita telah lihat pada hari yang pertama, iaitu apabila kalau harga barangan yang boleh dikeluarkan adalah lebih rendah daripada harga dunia, ataupun harga dunia, harga relatif dunia adalah lebih tinggi daripada harga domestik, pasaran tempatan ataupun domestik, kita dapati yang negara ini akan eksportlah barangan ini. You can sell at a higher price dalam pasaran dunia. Negara ini akan mengekspor X, yang ni PX atau PM is harga relatif X kepada M.
So di sini adalah menguntungkan atau kita negara ini akan mendapat keuntungan jika ia menjual X di pasaran dunia sebab ia dapat jual pada harga yang lebih tinggi. Okay? Dan of course sebaliknya negara ini dia akan membeli M lah, dia akan mengimport M, because kalau kita terbalikkan PM over PX, harga relatif M dunia kepada harga relatif M di negara A, di negara A di sini, atau domestic price, kita dapati yang harga relatif M adalah lebih harga relatif M, harga dunia adalah lebih rendah di pasaran dunia dibandingkan di negara katakan ni A dan untuk negara A, maka kita dapati yang lebih menguntungkan kalau negara A ini membeli sahaja M, import sahaja M, sebab dia dapat beli pada harga lebih rendah dibandingkan kalau jika ia keluar dalam negaranya sendiri. Okay? So bahagian ini kita telah lihat on the first day of our this thing untuk kursus ini, iaitu kita lihat pada comparative advantage dan sebagainya, iaitu panggil kebaikan bandingan. Okay, so this is just a summary of what I'm going to discuss. So I bagi satu summary dulu sebelum kita lihat pada detail dia. Okay, untuk mendapatkan kelok tawaran A, katakan ini adalah kelok tawaran A. Seperti yang saya kata, kalau ia tak berdagang, titik otakik berada di sini. Tak ada, there is no titik origin di sini. No export, no import, iaitu titik otakik. So titik otakik katakan di sini. Titik otakik di sini. Apabila harga adalah 1/4. PXOPM adalah 1/4. 1/4 PXOPM di sini. Okey. 1/4 dia berada di sini, titik di sini, ya. So XM. Okey. XMM, barangan X, kuantiti M di sini, ya. Okey. Dan seperti yang saya kata, kalau harga relatif X, PXOPM /PM, adalah ditunjukkan oleh keturunan ini. Kalau harga dunia, okay, PW, okay, berada pada 1/2, half. So it's more than 1/4. So maka di sini adalah menguntungkan kalau negara A mengekspor X dan gunakan pendapatan tersebut untuk membeli M dari negara yang dia akan berdagang, katakan negara B. Okay, so kata this is, kalau harga is at half, katakan lukiskan garis harga dunia ini, titik sentuh dia akan menunjukkan ini adalah kelok transformasi ataupun kelok kemungkinan pengeluaran yang menunjukkan keupayaan pengeluaran. So titik sentuh dia akan menunjukkan titik pengeluaran, iaitu apabila perdagangan berlaku, dan ini merupakan titik penggunaan. If this is kelok pasama. Kelok pasama masyarakat untuk negara A. Okay, so what is this segitiga ini? Segitiga ini adalah segitiga niaga. Okay, banyak inilah ekspor X akan berlaku dan banyak inilah import M akan berlaku. Seterusnya apabila harga menjadi satu, okay, so saya kaitkan bahagian ini, banyak mana X akan diekspor. So jarak ini sepatutnya sama. Jarak ini sepatutnya sama, banyak mana X yang diekspor, dan jarak ini adalah sepatutnya sama dengan ini. Banyak mana M yang akan diimport, jarak ini M yang diimport. Okay, this is amount of M yang diimport, amount of X yang akan diekspor di sini. So saya dapat satu titik yang mewakili satu titik di atas kelok tawaran. So lepas tu kalau pada harga lagi satu, katakan harga meningkat pada 1, PXOPM menjadi 1, maka banyak manakah akan diekspor? Inilah jarak yang akan diekspor. Okey, jarak ini yang akan diekspor. Dan jarak mana yang akan diimport? Jarak ini akan diimport. Jarak ini akan diimport. This is the
jarak ini akan diimport. So this is, of course saya tak lukis secara skala yang samalah. So this is the jarak yang akan diimport dan jarak ini yang akan dieksport oleh oleh negara A. So saya dapat lagi satu titik. So saya ada 3 titik. Satu di titik origin yang tak berdagang. Lagi satu titik di mana harga relatif X adalah 1/2. Dan lagi satu harga relatif X adalah 1. So saya dapat 3 titik. Saya boleh sambungkan. Saya dapat 1 kelok tawaran, iaitu untuk mewakili kelok tawaran negara A. Okay. So this is a fast way of looking at both graph together. So lepas tu kalau kita nak lihat secara lebih detail supaya anda boleh memahami dengan ni, so kita lihat pada satu persatulah kelok tawaran negara A, iaitu di manakah titik otakik dia. Titik otakik dia berada di sini, iaitu pada harga PA, titik otakik. Okay. So ia keluar pada titik A dan guna pada titik A pada titik otakik, iaitu tiada perdagangan berlaku. Tiada perdagangan berlaku, pengeluaran dan penggunaan adalah pada titik yang sama. This is what you call the titik otakik. Okay. So di sini apabila harga meningkat pada PW1. Okay. Dan kita selalu rujuk pada pengeluaran akan berlaku di mana garis harga bersentuh dengan kelok keluaran, kemungkinan pengeluaran ataupun kelok transformasi. So titik B merupakan titik optimum untuk pengeluaran. Okay. Pengeluaran yang paling titik pengeluaran yang paling cekap lah pada harga PW1. Harga PW itu P world price. World W. World itu diwakili oleh W. Dan titik penggunaan you just draw di mana kelok persamaan masyarakat bersentuh dengan garis harga. Okay. It should be above here. It shouldn't be here lah. Okay. Here sebab yang asal berada di sini. Kelok persamaan selalu dia akan bergerak pada arah yang towards this way. Lepas tu dia akan semakin tinggi. You cannot simply draw somewhere else lah. You shouldn't, in fact, you shouldn't intercept. Okay. Dia tak boleh cross sebenarnya. Okay. So di sini merupakan titik penggunaan, titik keseimbangan penggunaan. Keluar di sini, guna di sini. Okay. So di banyak mana akan diekspor. Okay. Saya keluar sebanyak ini. Okay. Dan saya keluar sebanyak ini ya. Guna sebanyak ini. So maka yang baki itu akan dijual, akan diekspor. So HB adalah ekspor untuk negara A untuk barangan X dan EH adalah barangan M yang akan diimport. Seterusnya apabila harga meningkat pada PW2, penerangan dia sama, iaitu kita rujuk pada di mana garis harga bersentuh dengan kelok transformasi. So as you draw, it looks complicated. Tapi asalkan you faham, I will know that whether you do it correctly or not. Walaupun nampak in the end kelok dia agak complicated lah, banyak garis dan banyak titik sentuh dan sebagainya. Tapi kalau you lukis titik sentuh yang silap dan sebagainya, straight away saya boleh nampak lah. Okay, iaitu straight away kita tahu yang kalau you tahu konsep dia, garis harga yang menyentuh kelok kemungkinan pengeluaran merupakan titik optimum pengeluaran, iaitu untuk kes di mana apabila harga adalah PW2, pengeluaran akan berada pada titik C dan penggunaan berada pada titik F. So kalau kita lukiskan segitiga di sini, menyambungkan di sini F, J, C, maka kita dapat what you call the segitiga niaga apabila harga meningkat kepada PW2. JC akan diekspor, barangan X akan diekspor dan FJ of M akan diimport. Seterusnya harga meningkat lagi. Semakin banyak meningkat, maka di sini harga X semakin tinggi, maka dia akan, negara A sepatutnya dia akan berada pada kelok bersama yang lebih baik lah.
is getting more expensive, X. So tak semestinya kuantiti dia akan meningkat, right not? Because the price, so nampak sini kuantiti nampaknya tak meningkat, sebenarnya ada jatuh, tetapi disebabkan harga X sekarang mahal, you have more money to buy M. Segitiga niaga, the total trade iaitu jumlah perdagangan is export campur import. Kalau jumlah perdagangan di sini semakin should be meningkat lah. So tapi sekarang kita berada, yang paling penting kita tahu yang negara A berada pada keadaan ataupun kedudukan yang lebih tinggi, kilot persama yang lebih tinggi. U4 is greater than U3. Maka di sini segitiga niaganya apa? Guna di G, keluar di D, maka di sini GKD, KD akan diekspor, barangan X akan diekspor, dan KG barangan M akan diimport. So di sini kita tahu kita dah dapat 4 titik di atas kilot tawaran, betul tak? Satu titik di sini titik origin, otakik. Titik E when price is at BW1. Titik F adalah di mana harga berada pada P, bukan titik F, this is titik penggunaan. But di sini kita boleh hasilkan kombinasi ekspor dan import pada harga PW1, PW2 dan PW3 untuk mendapatkan kilot tawaran. Okay. Dan sekarang kita lihat ya, kilot tawaran dia, the next slide is, kilot tawaran is ekspor di sini, import di sini untuk negara A ya. Okay. Untuk negara A, this is the import, this is the export. Untuk negara B, lain pula nanti ya, is not standard, bukan sentiasa kilot garis mendatar itu adalah import dan garis menegak itu adalah import dan garis mendatar paksi mendatar itu adalah ekspor. Kita lihat pada bentuk kilot tawaran dia. Okey, untuk negara A kita lihat pada kilot tawaran dia. Okey, apabila harga berada pada A, maka kita berada pada titik origin di sini ya, titik origin. So apabila harga dunia meningkat pada PW1, okay, kita wakili ya. Actually this is the angle of this mewakili nilai dia lah, okay, iaitu kita dapatkan the kecurunan untuk P1 yang mewakili PXO PM. Okay, kita berada pada titik E. Lepas tu banyak mana akan diekspor. Ni segitiga niaga yang pertama lah. Lepas tu yang ni segitiga niaga yang kedua apabila harga berada pada P2, PW2 lah, PW2. Seterusnya apabila harga berada pada PW3, okey, maka kita dapat ni mewakili segitiga niaga negara A. Apabila this is how much, apabila harga adalah PW1, this is how much of X yang akan diekspor, and this is how much of M yang akan diimport. It should tally dengan segitiga niaga graf sebelum ini, iaitu segitiga niaga ini PW1, iaitu HB jarak ini adalah ekspor X yang akan ekspor X yang oleh negara A, jumlah ekspor negara A. EH adalah jumlah EH ini should tally dengan jumlah import yang M yang akan diimport oleh negara A pada harga apa? Pada harga PW1. So this is the segitiga niaga lah. This is the jumlah import yang diwakili oleh garis menegak dan jumlah ekspor yang diwakili oleh garis mendatar. Pada harga apa? Pada harga PW1. So seterusnya PW2, PW3 kita dapat segitiga niaga dia, banyak mana diekspor, banyak mana diimport, pada harga apa. Seterusnya kita dapat berapa titik untuk kilot tawaran di sini. Satu titik adalah titik di origin, di mana titik otakik. Tiada ekspor, no import. Okey, lepas tu lihat titik E, titik F dan titik G di sini, sambungkan ke semua titik-titik ini. Okey, maka kita dapat kilot tawaran negara A.
Okay? So sekarang saya belum nyatakan apakah maksud syarat niaga di sini ya. Dalam penerangan di sini kita lihat syarat niaga negara A, syarat niaga, syarat niaga, syarat niaga. So what is syarat niaga? Huh? Okay. So syarat niaga dikata perhatikan syarat niaga negara meningkat apabila bergerak naik sepanjang kelok tawaran. So because nilai ini P1, P2, P3. Bagi negara A ini, nilai P1, P2, P3 ini adalah syarat niaganya. Apakah dimasukkan oleh ni? Sebab P1, P2, P3 ini mewakili apa? PX or PM. Betul tak? PX or PM. And what is PX or PM here? PX or PM is harga, price of export. Harga ekspor bahagi dengan harga import. Okay? Sebab negara ini import M dan ekspor X. Untuk negara A, harga ekspor over harga import negara A adalah syarat niaga negara A. SN. SN untuk negara A, syarat niaga negara A. Okay, this is dalam keadaan di mana kita lihat dengan andaian dua negara, dua barangan, okay, dan dua input yang digunakan is a very simplistic kind of scenario lah, okay. Kalau tidak, tak boleh lukis dalam bentuk dua graf, graf dimensi dia lah, okay. So di sini case macam tu. So apa pula kalau katakan, apakah dimaksudkan oleh syarat niaga Malaysia? Terms of trade of Malaysia. Okay. So syarat niaga Malaysia, sebab kita ekspor banyak barangan. Kita juga import banyak barangan. Okay. Seperti CPI. Consumer Price Index. Hanya wujud satu indeks sahaja. Satu figure sahaja, satu nilai sahaja. Okay. Dan ia mewakili apa? Ia mewakili harga keseluruhan di sesebuah negara. CPI Malaysia, ia mewakili harga keseluruhan di Malaysia. Dan bagaimana kita dapatkan CPI, you dah belajar in year 1. Saya telah tunjukkan dalam bahagian makro. Okay. Apa pula kaitan dia dengan syarat niaga? Untuk kes syarat niaga, seperti saya kata, syarat niaga negara A adalah harga barangan, harga ekspor negara A bahagi dengan harga import negara A. So kalau saya kata syarat niaga Malaysia ataupun sesebuah negara, kita tahu banyak yang diekspor, banyak yang diimport. Maka wujud satu indeks untuk indeks harga ekspor. Always have is a indeks harga ekspor dan juga indeks harga import. You have to use an index, iaitu satu nilai yang mewakili keseluruhan harga ekspor, katakan untuk harga indeks. So harga indeks ekspor, so syarat niaga sesebuah negara, sebenarnya keseluruhan dia adalah harga, the price index of harga, indeks harga ekspor. I should put say index. Perkataan indeks ini penting. Okay. Indeks harga, price of export, harga ekspor sesebuah negara, okay, bahagi dengan indeks harga import sesebuah negara, okay. So then nanti you can get the terms of trade for a country. So let's say katakan ekspor sesebuah only satu ataupun
barangan yang meningkat, katakan, we can't say that our terms of trade has increased. Okay? Ataupun import sesuatu barangan jatuh. We can't say that our syarat niaga has increased. No. Okay? Kita terpaksa lihat pada keseluruhan. Okay? But if let's say, katakan barangan tersebut merupakan dia mewakili ataupun memberi contribution yang tinggi ke atas ke ekspor keseluruhan. Contohnya harga minyak. Harga minyak mungkin just by itself, kalau ia jatuh dengan banyak atau ia meningkat dengan banyak, kemungkinan dia akan memberi kesan ke atas syarat niaga kita. Of course, kita hendak syarat niaga yang memberi kebaikan untuk kita, iaitu syarat niaga yang tinggilah, I would say, di mana kita dapat jual pada harga yang tinggi dan dapat beli pada harga yang rendah. That's how your price index is in, because harga ekspor bagi dengan harga import. Tidak? So kalau nilai ini adalah tinggi, it will be our benefit lah, benefit kepada kita. Sebab relatifnya harga yang kita jual adalah lebih tinggi daripada harga yang kita beli. Okay. So this is penerangan untuk syarat niaga. Okay. So kalau kita nak terbit pula untuk negara keluk tawaran untuk negara B. Okay. As I say, we cannot katakan this axis is export, this is axis is import. Ia bergantung pada keluk tawaran negara mana yang kita lukis. Untuk kes negara B, katakan negara B mempunyai kebaikan bandingan dan pengeluaran M, maka dia akan mengekspor M dan mengimport X. Okay? The other way around. Okay? So di sini, so kita dapati yang negara B, okay, dia mengekspor X, dia ekspor M dan mengimport X. So contohnya, pada harga PB, PB iaitu harga harga otakik, iaitu harga di mana perdagangan tidak berlaku pada titik A di sini. Titik A adalah titik otakik untuk negara B. Banyak manakah akan diekspor, banyak mana yang dikeluarkan akan digunakan, iaitu titik otakik negara B. Dan apakah maksud di sini, iaitu ia, kalau lihat pada keluk tawaran, ia berada pada titik origin. Okay, titik origin. Then what happens? Negara B hanya akan menambahkan, akan mengekspor M jika ia dapat menjual M pada harga yang lebih tinggi daripada harga domestik. So if you look at the keturunan harga ini, okay, ia terbalik dengan PX or PM lah. Okay, when PX or PM meningkat, when PX or PM iaitu harga relatif X meningkat, iaitu di mana kita lihat garis harga ini menjadi lebih curam. Okay, apabila PX or PM meningkat, as it increase, ini nampak garis harga dunia menjadi semakin curam. Okay. Okay. Kalau kita terbalikkan, apa yang berlaku pada PM or PX? Apa PM or PX? Harga relatif M, iaitu PM or PX. Apabila PX or PM meningkat, PM or PX akan semakin berkurangan. Faham? Okay. Ataupun sebaliknya, apabila PX or PM semakin berkurangan, apabila PX or PM semakin berkurangan, PM or PX akan semakin meningkat. It just makes sense to me, isn't it? Alright. Kalau tak boleh faham, you just put some figures lah. 1/4 meningkat pada 1/2. So yang ni jadi apa? 4 kurang menjadi 2. Macam itulah. So, apa yang kita lihat apabila untuk menunjukkan PM or PX meningkat adalah di mana PX or PM semakin berkurangan, iaitu kalau kita lihat pada keturunan garis ini, keturunan dia menjadi semakin landai. Semakin landai harga dunia, okay, semakin tinggi PM or PX harga relatif M, dan semakin rendah harga relatif X, iaitu PX or PM.
Okay, so di sini garis yang asal berada yang warna hitam ini, dan apabila harga dunia PMO, PX, harga dunia relatif M meningkat lebih tinggi daripada harga domestik, negara B akan mengekspor M. Iaitu di sini PW1 semakin landai ya. Okey. Okey, titik pengeluaran same analysis as untuk negara A, tetapi kita lihat the other way around, iaitu untuk kes ini negara B mempunyai kebaikan bandingan dan pengeluaran M. Di sini dia akan meningkatkan pengeluaran M, pergerakan dari titik A ke titik B. Pengeluaran, kesimbang pengeluaran akan berlaku pada titik B, dan titik E merupakan di sini titik kesimbangan penggunaan, di manakah segitiga niaga untuk negara B apabila harga berada pada PW1, segitiga niaga dia adalah BHE. BH, kuantiti M untuk barangan M akan diekspor oleh negara B, dan HE, barangan X, akan diimport dari negara A. So this is segitiga niaga negara B apabila harga berada pada PW1. Apabila harga berada pada PW2 pula, okey, iaitu PMOPX semakin meningkat. So kita untuk negara B lebih menguntungkan ia meningkatkan pengeluaran M, okey, dan pengeluaran M meningkat, iaitu pergerakan dari titik B ke titik C di sini, titik sentuh harga dunia yang baru, sentuh pada kelok transformasi negara B, you get your kesimbangan pengeluaran untuk negara B pada harga PW2, dan titik F adalah titik kesimbangan penggunaan, iaitu always merujuk kepada kelok puasama masyarakat untuk penggunaan, maka kita dapat segitiga niaga yang baru, iaitu CJF. Iaitu CJ, barangan M akan diekspor, dan JF, barangan X, akan diimport oleh negara B. So kita dapat segitiga niaga untuk negara B apabila harga berada pada PW2. So now we can roughly figure out kelok offer untuk kelok tawaran untuk negara B kan. Now this is how much you export, this is how much you import, this is how much you export, this is how much you import. Seterusnya apabila harga PW3, I think you know to explain here. So you get your segitiga niaga adalah DKG, maka kita dapat DK akan diekspor, KG akan diimport pada harga 3. So dari sini kita dah dapat 4 titik di atas kelok tawaran, titik origin, titik B, titik C, titik D. Bukan titik inilah, this is titik pengeluaran, kombinasi ekspor dan import pada harga dunia yang masing-masing. Okey, pada harga dunia pertama, harga dunia P1, of course pada PB iaitu kita berada pada titik origin, titik otakik. Lepas tu apabila harga berada di P1, kita dapat banyak mana yang akan diekspor. Okey, OH akan diekspor dan HE akan diimport. Seterusnya JO akan diekspor dan JF akan diimport. So untuk negara B, M adalah jumlah yang diekspor, X adalah importnya. You can see tak? Tadi terbalik kan negara A. So sekarang kalau saya lukiskan, saya sambungkan pada P1, P2, P dunia, PW1, PW2, PW3, saya dapat 1 kilo tawaran untuk negara B. Tengok bentuk dia berlainan sikit. Kalau saya sambungkan ke 4 titik ini, saya dapat 1 kilo tawaran untuk negara B, which goes this way. So when you see that it goes this way, bahagian yang cembung dia, okay, ke this paksi ini, maksudnya ini dah ekspor dia. Okay, ini adalah import dia. That's how you remember lah. So ini adalah kelok tawaran negara B. Okay. Now kita mempunyai 2 kelok tawaran.
negara A dan negara B. Tidak, bentuk dia berbeza sebab apa yang which item yang dia ekspor dan which item yang dia import adalah penting untuk kes ini, untuk melukiskan kilok tawaran. Okay. So sekarang saya tu telah ada 2 kilok tawaran. Saya gabungkan kedua-dua kilok tawaran yang saya akan dapat keseimbangan lah dalam pasaran. So sebelum ini saya nak nyatakan syarat niaga negara B. What is syarat niaga negara B untuk kes ini? Syarat niaga negara B, as I say, apa yang penting adalah harga ekspor dia bahagi dengan harga import dia. Okey? Apa yang diekspor oleh negara B? M yang diekspor. Maka harga M bahagi dengan harga X merupakan syarat niaga negara B. So, if you have only 2 countries, 2 goods and 2 input, kita dapati yang apabila syarat niaga negara A meningkat, ia meningkat at the expense of syarat niaga negara B. Maksudnya, kalau syarat niaga negara A meningkat, syarat niaga negara B akan jatuh. Kalau syarat niaga negara B meningkat, syarat niaga negara B akan jatuh. Right not? Because kalau PXOPM meningkat, PMOPX akan jatuh. Ataupun apabila PMOPX meningkat, PXOPM akan jatuh. Seperti yang saya terangkan tadi. Okay. So syarat niaga is very important. Okay. So apabila bagaimana kita untuk kes kalau kita mempunyai 2 kilok tawaran untuk kedua-dua negara, okey, kalau kedua negara ini berdagang, maka kita dapati yang kita sudah lukis kilok tawaran negara A. Kita juga telah lukiskan kilok tawaran negara B. Okey? Maka kita tahu, I think this is di mana banyak mana yang hendak diekspor oleh negara B, negara A akan diimport oleh negara B, betul tak? So this is the jumlah. So maka this is jumlah OD X yang diekspor oleh negara A dan akan diimport oleh negara B. Right not? So demand equals supply lah. Sama juga OC barangan M akan diekspor oleh negara B dan dibeli oleh negara A, diimport oleh negara B. Okay? So demand is equal to supply. Maka kita dapat keseimbangan dia. This one shouldn't tak apa. Alright. Okay. So di sini maka kita dapat keseimbangan harga. Keseimbangan harga dunia lah. Di mana ekspor adalah sama dengan import untuk kedua-dua negara. It's the same thing as keseimbangan harga dalam pasaran biasa, demand and supply. When demand equals to supply, I get harga keseimbangan. Okay? So ini merupakan syarat niaga, syarat niaga imbang yang diperolehi, yang diberi oleh sudut garis harga. Okay? So this is keseimbangan harga lah dunia, as is to make it simple. Okay? So this is PXOPM. Syarat niaga negara A will be PXOPM lah. PXOPM is ED over OD. That is this angle. Yang kalau you tak faham mathematics ni, don't worry. As long as you tahu is harga ekspor bahagi dengan harga import, that's PXOPM adalah syarat niaga negara A, dan PMOPX, this is the angle, iaitu merupakan ataupun I would prefer if I would put PMOPX. Don't get confused. Lebih senang kalau you lihat. Kalau you just put a figure, PXOPM is 1/2, maka PMOPX equals to 2 lah. So this is PXOPM.
It will be easier for you to understand. Setengah orang kalau tengok alpha, tengok beta, dia dah takut dah. Don't worry. Just as simple as this is the value for relative harga relatif X, harga relatif M sahaja. Don't worry. Okay. That's this nilai lah. This nilai here. Okay. So this is keseimbangan. So we also look at kalau keadaan tak seimbangan, you know that when demand is more than supply, what happens? When supply is more than demand, what happens kan? So sama sajalah kalau harga tidak berada pada harga keseimbangan, pada P1 katakan. Pada P1 it cross kilo panggil apa? Kilo offer negara A pada titik ini. Dan ia cross pada titik berapa? D. Dan untuk tetapi dia bersilang dengan kilo offer negara B pada titik C. Maksudnya tak seimbang lah. Betul tak? Iaitu banyak mana yang kita nak lihat. Nak lihat pada X. X ini paksi menegak, paksi mendatar. Pada harga ini, banyak manakah X yang sudi dijual oleh negara A? OG. Betul tak? This is the supply. Tetapi pada harga yang sama ini, okay, iaitu pada harga relatif X agak lebih rendah lah. Agak rendah, nak jual tu kurang lah. Nak beli tu lebih lah. Iaitu di sini, iaitu pada P1, B nak beli banyak mana? Nak beli sebanyak OF. So demand is more than supply. Permintaan melebihi penawaran. Maka apa akan berlaku? Harga akan meningkat. PX atau PM akan semakin meningkat, iaitu ia akan bergerak ke arah ini. Begitu juga kalau kita lihat pada barangan M. Barangan M pada harga ini, okay, negara A hendak beli sebanyak DG barangan M. Jarak ini kan yang menegak ni. Demand, permintaan sebanyak DG. Tetapi pada harga ini, iaitu harga relatif PM atau PX adalah tinggi. Kalau PX atau PM atau PX adalah tinggi, kalau PX atau PM adalah rendah, maka negara B pula dia nak jual sebanyak CF. Lebih tinggi. So supply, penawaran melebihi permintaan. Kalau penawaran melebihi permintaan, PM atau PX ataupun harga relatif M akan jatuh. Kalau jatuh maksudnya PM atau PX jatuh, maksudnya PX atau PM meningkat. Iaitu juga akan menggalakkan harga syarat niaga ataupun garis harga akan move, akan bergerak anti-clockwise. Move ke atas. Okay. Sehingga apa? Sehinggalah keseimbangan berlaku. Okey, keseimbangan berlaku di sini. Begitu juga kalau harga PX atau PM adalah tinggi pada P2, curam garis ini. Okey, of course, pada garis ini banyak manakah M yang sudi diimport oleh negara A? KQ. Tetapi B hendak jual banyak mana sahaja. B2, B nak jual banyak mana sahaja, JS sahaja. So KQ dengan JS, demand is more than supply. Demand is more than supply untuk M, maka PM atau PX akan jatuh. No. Demand is more than supply, maka PM atau PX akan meningkat dan maksudnya PX atau PM akan jatuh, bergerak ke arah ini. Begitu juga saya kalau nak lihat pada barangan X. Barangan X, tengok garis harga ini. You might be called, as long as you faham, you won't get it wrong. Okay? So this titik J dengan titik K di sini ya. Lihat pada garis mendatar. This is the amount of X yang hendak dibeli.
Tetapi this is the amount of X yang hendak dikeluarkan. OQ, barangan X yang hendak dikeluarkan, hendak diekspor oleh negara A, tetapi negara B hanya sudi nak beli sebanyak OS sahaja. So supply is more than demand, maka PX/OPM akan jatuh ataupun sebaliknya PM/OPX akan meningkat, maka garis harga akan bergerak arah apa? Arah clockwise, iaitu bergerak ke arah di sini. Maksudnya harga ini akan semakin PX/OPM akan semakin jatuh dan ia bergerak ke arah ini sehingga apa berlaku? Sehinggalah mekanisme ini kan seterusnya berlaku sehingga you get your keseimbangan pada PE, iaitu pada titik E di sini, di mana kilo offer negara A dan negara B akan bersilang. Kenapa kilo offer ini penting? It's actually show the it can take care of banyak mana. It can take care of demand and supply for two goods, and then for two countries, and also for relative price for two barangan. So which is quite important. Sebab kalau kita lihat pada kilo penawaran sahaja, dia hanya boleh take care of hanya satu barangan. Penawaran untuk barangan X, harga X sahaja, kilo tawaran dia, kilo penawaran. Okay, so yang ni amat penting untuk analisis untuk perdagangan antarabangsa lah. Okay. So sekarang kita lihat pada apa yang dimaksudkan oleh syarat niaga. So this is keseimbangan. Okay. Shape dia tak semestinya kena distinct, ia bergantung pada ni kan, bagaimana kita nak terbitkan kilo tawaran kan. So yang ni untuk kilo tawaran negara A, ini kilo tawaran negara B, ini titik keseimbangan. Okay. Sekarang kita nak lihat kepada kebaikan dan keburukan syarat niaga. Seperti kilo penawaran atau kilo permintaan, kilo tawaran juga boleh anjak. Okay. But of course, titik origin ini tidak boleh berubah lah. Dia akan boleh anjak ke kanan, ia boleh anjak ke kiri untuk negara A, kata contohnya. Negara B juga ia boleh anjak ke sini ya, ke atas dan ini ke bawah macam tu. Okay. So contohnya untuk kes ini, kalau kilo tawaran negara A anjak ke kanan, okay, anjak ke sini. Nanti kita boleh bincangkan faktor-faktor yang boleh menyebabkan panggil apa, anjakan kilo tawaran. Okey, untuk kes ini, kalau kita dapati yang kalau kilo tawaran negara A anjak ke kanan, okey, apa akan berlaku pada syarat niaga negara A dan negara B? So kalau untuk kes di mana ia anjak ke kanan, negara A syarat niaga, kilo offer dia jarak anjak ke kanan, titik keseimbangan baru berada di sini, betul tak? Untuk kes negara B tak berubah. Negara A anjak ke kanan. Titik F merupakan titik keseimbangan yang baru. Pada harga, kita dapat harga yang baru. Harga keseimbangan yang baru. Apa akan berlaku di sini? Kita dapati yang nilai PX/OPM. PX/OPM isyarat niaga untuk mana? Negara A akan jatuh untuk kes ini. Nampak tak? Ya, garis ini semakin landai. So, kalau PX/OPM ataupun syarat niaga negara A jatuh, merosot, it will be at the expense of, bukan at the expense, ia menguntungkan negara B sebab ia membaiki syarat niaga negara B. Sebab PM/OPX untuk negara B, syarat niaga dia adalah PM/OPX sebab ekspor dia ada M dan import dia adalah X, maka nilai PX/OPM akan meningkat, maksudnya syarat niaga negara B akan meningkat. Okay? Okay, so this is another way of explaining lah. Pemburukan syarat niaga negara A, setiap unit ekspor X dapat membeli M yang lebih kecil lah. Okay, because now your PX, your harga X menjadi lebih rendah. Okay, and then your M menjadi lebih mahal. Okay, so that is what you say ya, syarat niaga distinct. Okay, so you just look at the explanation here. For me, the most simplistic way is just look at PX/OPM. So if PX/OPM, you can sell, if PX/OPM tu negara A jatuh, syarat niaga dia jatuh, dia terpaksa jual pada harga yang lebih murah dan secara relatifnya ia terpaksa membeli pada harga yang lebih tinggi.
So of course merugikan negara A dan maksudnya syarat niaga, terms of trade dia akan jatuh. Okay. Untuk kes pembaikan atau untuk kes ini, same as penerangan tadi ya. Is repeating. Kenapa yang ni? Okey, saya. Oh, dia lihat pada. Okey, anjak ke sini. Okey. Pembaikan. Okeylah, is the penerangan yang saya beri tadi. Pembaikan syarat niaga negara B ya. Tadi sebab apabila syarat niaga negara A jatuh, ia merupakan pembaikan kepada negara B. Saya telah terangkan tadilah. Okey. So sebab negara B syarat niaga dia adalah PM or PX. So sekarang PM telah meningkat, harga ekspor untuk negara B meningkat. Maka ia menguntungkan negara B dan import dia X semakin murah. Of course ia menguntungkan negara B. Ia merupakan pembaikan untuk syarat niaga negara B apabila syarat negara A mengalami kejatuhan. Okey? Same penerangan tadi ya. Okey? So for example, kita nak lihat seperti saya terangkan tadi kan, sebab kita lihat pada contoh yang very simple, iaitu dengan andaian dua barangan, dua output dan dua input. Input kita, yang ni case ni kita belum cerita input lagi ya. Okey, tak apa. So for Malaysia contohnya, saya just take iaitu syarat niaga Malaysia is indeks harga ekspor bahagi dengan indeks harga import. Okay, so more or less, most of the time our indeks harga adalah lebih dari 100. Lebih dari 100 maksudnya harga ekspor, apapun indeks harga ekspor kita slightly higher than our index harga import. Betul tak? So kalau harga dia sama, our index harga nilai dia jadi 100 lah. 100 lah. Okay? Right nah? If this nilai, indeks harga ekspor bahagi dengan indeks harga import darab dengan 100 untuk dapat indeks harga dia, maka if nilai dia 100 maksudnya the relatively secara umumnya apa yang kita jual harga dia lebih kurang sama secara on the average sama dengan apa yang kita beli. So if untuk dapatkan imbangan dagangan yang positif, kita perlu jual lebih lah, quantity. You have to rely on the quantity. Okay. Negara kecil, syarat niaga negara kecil. Negara kecil merupakan negara yang more or less macam katakan Malaysia. Let's say macam palm oil, mungkin kita have a say in harga dia sebab kita boleh control supply Malaysia dengan Indonesia. Okay, sebab kita merupakan pengimport utama untuk palm oil. Tapi keseluruhan barangan, a small country like us, we don't have much say. Kita tidak dapat mempengaruhi harga dunia. So negara kecil merupakan penerima harga di pasaran dunia. Okay, small country ya. Okay, merupakan penerima harga. Small country not physical wise, economy wise. Okay, I already explain. Okay, maka di sini banyak manakah kita bergerak, kalau offer kita bergerak ke kiri, ke kanan, ke mana-mana kita berubah. Kalau negara B merupakan negara besar, okay, tetapi kalau kita negara A kita adalah merupakan negara kecil, gerak mana pun syarat niaga tidak akan berubah. Okay, kekal sama. Okay, so that's what we say ya, iaitu if kita merupakan sebuah negara yang kecil, kita tidak mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi harga. Okay, this is kesimbangan umum. Nah, dan saya nak menerangkan bagaimanakah kilo offer boleh bergerak. Okay,
Okay. So, katakan, andaikan A sekarang lebih gemarkan dekat cita rasa kita berubah. Katakan, prefer M now. Prefer barangan yang diimport. Okay. Iaitu we buy more barangan import. So, negara A lah. Maka kelok offer dia akan bergerak ke kanan. Bagaimana kita nak terangkan? Iaitu contohnya, kita lebih gemarkan M, maksudnya if I look at jumlah M yang sama, kalau jumlah M yang sama, okay, sekarang kalau apabila saya gerak dari titik offer A ke A prime, kita dapati yang kita rela, kita rela sacrifice, melepaskan lebih banyak X untuk mendapatkan jumlah M yang sama. Okay, maksudnya kita lebih gemarkan, negara A lebih gemarkan M, iaitu ia bergerak ke arah ini. Okay. So kalau negara B ia lebih gemarkan barangan import dia, kelok offer dia akan anjak ke sini pula. Iaitu sini ya, iaitu pada jumlah X yang sama, jumlah import yang sama, ia sekarang lebih dia sudi melepaskan lebih M untuk dapat X yang sama. Of course terbaliklah kalau ia sekarang tidak gemarkan, kalau sesebuah negara panggil apa, campaign beli domestik, buy domestic and then anti import, maka kita dapati yang kemungkinan dia akan menyebabkan untuk negara A, kelok offer negara A akan anjak ke kiri. Okey, pun boleh juga, iaitu you panggil apa, give priority to barangan yang kita export. Okey, so keadaan ini boleh berlaku. Okey. So pergerakan kelok offer ini, okey, kalau dua-dua negara ini akan memberi kesan ke atas syarat niaga lah. So rujuk kepada kesimbangan di sini ya. Okey. So you have to play around, see how apabila ia bergerak. Okey. Saya akan bincangkan kesan, katakan the trade war, iaitu perang dagangan di antara US dengan China menggunakan kelok offer nanti. Apabila kita masuk topik tarif nanti. I don't think we have time today untuk bincang ni, tapi don't get confused. Yang ni saya tak akan masukkan dalam PB lah. Yang tu akan dibincangkan untuk apabila saya masuk topik tarif, okey, kesan tarif dan sebagainya. Of course, untuk kes tadi iaitu apabila kelok offer negara A anjak ke kanan, iaitu pada asalnya PXOPM asal, sekarang PXOPM asal melebihi atau melebihi PXOPM yang baru ataupun PXOPM yang baru kurang daripada yang asal, maksudnya PXOPM telah jatuh, iaitu syarat niaga negara A telah jatuh lah. Okey. Okey. So yang ni saya telah terangkan, PXOPM adalah syarat niaga negara A, PMOPX adalah syarat niaga negara B. Apabila kita kelok offer A anjak ke kanan, apa yang jadi adalah panggil apa? Okey ya, yang ni cita rasa tapi saya telah terangkan. Okey, lebih gemarkan M anjak ke kanan, lebih gemarkan X anjak ke kurang gemar M ataupun lebih gemarkan X akan anjak ke kiri. Okey. Alright ya. Minggu intensif kita 28 January to 13 February 2020 ya. So peperiksaan berterusan Webex 1, 2 dan 3. Okey. Sekian sahaja. Okey. Kita jumpa lagi dalam panggil apa? Webex yang keempat nanti ya. Sekian saja, terima kasih.